May I have your attention, please? Peringatan kepada semua, sila pastikan telefon bimbit anda dimatikan ataupun berada dalam keadaan senyap ketika pembicaraan mahkamah sedang berlangsung. Anda semua juga dikehendaki untuk menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah ketika mahkamah sedang bersidang. Anda juga dilarang membuat bising dan menyilangkan kaki. Duduk dengan elok dan sekiranya kamu gagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah akan dikenakan ke atas kamu. Terima kasih. Bangun. Jurubahasa, ada berapa kes pada hari ini? Ada satu kes untuk sebutan, Tuan. Teruskan. Di dalam Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur, kes dera pendakwa raya melawan Nur Farahin Hazira binti Zainal Abidin. Tuan Hakim, saya Nur Ani Syafiqah binti Muhammad Fazil, pendakwa raya yang akan menjelaskan pendakwaan kes ini. Tertuduh hadir dan berada di kanan tertuduh. Saya mohon izin akan pertuduhan ini dibaca kepada tertuduh, Tuan Hakim. Jurubahasa, bacakan pertuduhan. Farahin Hazira, saya bacakan pertuduhan bahawa kamu, Nur Farahin Hazira binti Zainal Abidin, nombor kad pengenalan 020304 131098 pada 24 Julai 2021 hari Sabtu jam lebih kurang 11.30 pagi bertempat di Perumahan Taman Indah Kuala Lumpur didapati mendera seorang kanak-kanak yang berumur 5 tahun iaitu Puteri Kristina binti Nur Azman, MyKit 1602 11 14 2356. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum bawah Seksyen 31 1A Akta Kanak-Kanak 2001. Adakah kamu faham pertuduhan ini? Saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta bicara? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk selanjutnya? Ya, Yang Arif. Pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi iaitu Puan Roziana untuk memberi keterangan. Bahawasanya, saya Roziana Izzati binti Muhammad Razaki dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar belaka. Dengan izin Ya Arif, Puan Roziana sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Roziana Izzati binti Muhammad Razaki, berumur 30 tahun dan saya merupakan seorang suri rumah tangga. Apakah tujuan Puan Roziana hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes penderaan yang menyebabkan cedera parah. Menyebabkan kecederaan parah terhadap siapa itu, Puan Roziana? Terhadap mangsa yang bernama Puteri Kristina.
Terima kasih Puan Rozana. Menurut rekod, Puan Rozana adalah orang yang membuat panggilan kepada pihak polis dan memberi maklumat bahawa terdapat satu kes penderaan yang melibatkan kecederaan parah kepada bangsa. Adakah benar? Ya, benar. Bolehkah Puan Rozana menceritakan kepada mahkamah secara menyeluruh mengenai kejadian tersebut? Baiklah. Pada 24 bulan 7, 2021, saya adalah saksi kepada kejadian dera. Kira-kira pada pukul 11.30 pagi, saya terdengar bunyi kanak-kanak menangis begitu kuat sekali. Puan Rozana nampaknya betul-betul yakin akan masa tersebut iaitu 11.30 pagi. Bolehkah Puan Rozana terangkan kepada mahkamah bagaimana Puan Rozana yakin dengan waktu yang dinyatakan? Bantahan Yang Arif, soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya tidak relevan dengan perbicaraan ini. Yang Arif, kami ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak akan bercanggah. Bantahan ditolak. Puan Roziana, sila jawab soalan tersebut. Saya melihat jam di dinding rumah saya ketika kanak-kanak itu menangis. Baiklah, teruskan. Siapa yang bersama Puan Rozana ketika itu? Tidak ada sesiapa kecuali saya seorang. Kemudian, Selepas saya mendengar tangisan kanak-kanak tersebut, saya bergegas keluar rumah dan melihat melalui pagar rumah jiran saya, tetapi saya tidak nampak apa-apa pun. Lalu saya masuk ke dalam kawasan rumah jiran saya kerana saya risau akan terjadi apa-apa pada jiran. Apabila saya melihat melalui tingkap jiran rumah saya mendapati bahawa jiran saya sedang memukul anaknya. Saya bergegas pulang ke rumah dan mengambil telefon untuk menghubungi pihak polis dengan segera. berapa lama pihak polis mengambil masa ke tempat kejadian? Lebih kurang 10 minit. Apa yang terjadi kepada mangsa selepas itu? Mangsa telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur iaitu HKL oleh ambulan yang tiba kira-kira 5 minit selepas pihak polis tiba di tempat kejadian. Bilakah Puan Rozana membuat laporan di balai polis mengenai kejadian tersebut? Pada jam 12.30 tengah hari di hari yang sama dengan hari kejadian. Bagaimanakah keadaan mangsa ketika Puan Rozana melihatnya sebelum dihantar ke hospital? Mangsa telah pengsan dan terdapat pendarahan yang berlaku pada mangsa. Bagaimana pula keadaan tertuduh setelah pihak polis sampai? Sewaktu pihak polis sampai, tertuduh membuat seperti tidak ada apa-apa yang berlaku dan tidak membenarkan pihak polis untuk memasuki rumahnya. Baiklah, terima kasih Puan Rozana. Yang Arif, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai soalan lagi. Izinkan saya, Yang Arif. Puan Roziana sebentar tadi ada mengatakan bahawa sewaktu Puan tiba di rumah jiran, Puan nampak tertuduh sedang memukul anaknya. Benar? Ya, benar. Tertuduh sedang memukul anaknya. Apakah mustahil kalau saya katakan kebarangkalian untuk kanak-kanak tersebut terlalu nakal dan tertuduh terlalu stres dan marah kepada anaknya menyebabkan dia memukul anaknya? Bantahan Ya Arif, pihak pengambilan membuat andaian yang tidak munasabah. Bantahan diterima. Pihak peguam bela, sila tukar soalan anda. Yang Arif, saya tiada soalan lain untuk dikemukakan. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi? Saya tidak mempunyai sebarang soalan lagi Ya Arif. Saya meminta saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Di dalam Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur, kes penderaan kanak-kanak, pendakwa raya melawan Nur Farahin Hazira binti Zainal Abidin. Farah Ain Hazira, kamu mengaku bersalah atau minta dibicarakan? Saya mengaku bersalah, Tuan. Bacakan semula pertuduhan. Bahawa kamu, Nur Farahin Hazira binti Zainal Abidin, nombor kad pengenalan 020403 131098,
pada 24 Julai 2021 pada hari Sabtu jam lebih kurang 11.30 pagi yang bertempat di Perumahan Taman Indah Kuala Lumpur telah didapati mendera seorang kanak-kanak iaitu Puteri Kristina binti Nur Azman, MyKit 160211 142356 berumur 5 tahun. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 31 1A. Adakah kamu mengaku bersalah atau minta dibicarakan? Saya mengaku bersalah, Tuan. Adakah kamu faham atas kesalahan mendera kanak-kanak ini, kamu boleh dijatuhkan hukuman? Ya, Tuan, saya faham. Pendakwa raya, teruskan. Tuan Hakim, saya mohon kemukakan fakta kes dan dibaca kepada tertuduh. Pada 24 Julai 2021, pengadu Rozana Izzati binti Muhammad Rozaki, nombor kad pengenalan 021110030116, jam lebih kurang 11.30 pagi, dia telah mendengar suara kanak-kanak menangis dengan kuat dan bergegas ke rumah tertuduh untuk melihat apa yang terjadi. Apabila pengadu sampai, dia melihat tertuduh sedang memukul anaknya ataupun mendera anaknya. Pengadu membuat laporan polis. Bertindak di atas pengadu, Zaharuddin bin Muhammad Majid mengetuai, sepasukan polis telah pergi ke rumah Farahin Hazira di Taman Indah. Encik Zaharuddin telah memperkenalkan diri sebagai pegawai polis dengan menunjukkan kad kuasa kepada tertuduh. Encik Zaharuddin memberitahu kepada tertuduh bahawa dia telah mendera seorang kanak-kanak tangkapan dibawa balik ke balai polis untuk siasatan dan laporan polis dibuat. Siasatan telah dijalankan dan hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak polis kamu mengaku telah mendera seorang kanak-kanak. Adakah kamu faham fakta kes yang saya bicarakan dan mengakuinya? Ya, Tuan, saya faham. Saya mengaku. Tuan Hakim, saya mohon kemukakan fakta kes dan dibaca kepada tertuduh. Dibenarkan. Teruskan. Saya kemukakan gambar-gambar seperti berikut. Itu saja, Tuan. Nur Farah Hazira binti Zainal Abidin. Mahkamah dengan ini mendapati kamu bersalah dan disabitkan di bawah pertuduhan Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jurubahasa, ada kes lain? Tiada, Tuan. Setelah mendengar hujah kedua-dua belah pihak iaitu pihak pendakwaan dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh bersalah dan menerima hujah-hujah pihak pendakwaan. Maka dengan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM20,000.